Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat kembali kita dalam subjek RBT tingkatan 2. Baik, hari ini kita akan tengok untuk bab yang seterusnya dalam RBT tingkatan 2 iaitu bab 2, aplikasi teknologi. So dalam aplikasi teknologi ni kita ada inilah 3 subtopik, 2.1, 2.2 dan juga 2.3. So hari ni kita akan tengok yang pertama dulu iaitu 2.1 teknologi pembuatan. Alright. So dalam 2.1 ni kita ada subtopik lagi yang mana kita ada 10 subtopik semuanya. Kita tengok yang pertama 2.1.1 kita akan tengok macam mana kita nak mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Dan seterusnya 2.1.2 kita akan tengok proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dan juga pembuatan moden. So yang ketiganya 2.1.3 kita tengok macam mana kita nak membezakan teknologi pembuatan secara konvensional berbanding dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Okay. 2.1.4 kita akan tengok macam mana kita membuat lakaran model 3D bermaklumat dan seterusnya macam mana kita nak tengok menganalisis lakaran model 3D dan juga 2.1.6 kita akan tengok macam mana kita nak buat acuan model 3D. 2.1.7 kita akan buat model 3D berdasarkan proses kerja. 2.1.8 pula kita akan tengok macam mana kita nak buat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan juga electroplating. Nanti kita akan tengoklah ini. Dan 2.1.9 kita akan menilai model 3D yang telah kita hasilkan daripada 2.1.6 tadi tu. Kemudian 2.1.10 kita akan tengok macam mana kita nak menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien. Okey, itu adalah 10 subtopik yang kita akan tengok dalam 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Okey. Baik, untuk hari ini kita akan tengok 2.1.1 dulu sampai 2.1.3. Okey, yang mana kita akan tengok macam mana kita nak kenal pasti teknologi pembuatan produk, proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden, dan juga macam mana kita nak membezakan kedua-dua kaedah ni lah, kaedah konvensional dan juga kaedah moden dalam menghasilkan sesuatu produk. Alright, kita tengok yang pertama dulu iaitu 2.1.1 mengenal pasti teknologi pembuatan produk. So first kali kita pergi kepada definisi dululah. Definisi teknologi pembuatan produk. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah maksud teknologi. So kalau teknologi kita boleh katakan dalam bahasa mudah lah, kita boleh katakan sesuatu yang memudahkan kehidupan seharian kita lah, sesuatu yang memudahkan kehidupan. Okey, contohnya, contoh teknologi yang kita boleh tengok sekarang depan mata kita sendiri lah. Contohnya telefon, televisyen, kereta dan apa-apa jugalah contoh yang kita boleh tengok depan mata kita, yang mana dia memudahkan kehidupan seharian kita lah. Okey, kita tengok kat sini maksud teknologi pembuatan produk. Okey, ni saya ambil daripada buku So, maksud dia ialah satu kaedah menghasilkan sesuatu produk. Dia menghasilkan sesuatu produk sama ada menggunakan mesin atau tangan. Okey. Teknologi pembuatan produk. So, secara ringkasnya kita boleh katakan teknologi pembuatan produk ni adalah teknologi yang menghasilkan produk sama ada menggunakan mesin ataupun tangan. Okey, tengok kat sini. Contoh yang pertama ialah okey, ni adalah periuk nasi. So, dia punya teknologi adalah inilah periuk nasi ni, yang mana dia menghasilkan produk apa? Produk dia masak nasi lah. So, nasi itu adalah sebagai produk. Okey, yang kedua pula kita tengok kat sini adalah gergaji tangan lah. So, produk dia, teknologi dia kat sini ialah gergaji tangan tu. So, dia punya fungsi adalah memotong kayu. Jadi, kayu ni adalah dia punya produk. Okey, yang ketiga pula adalah mesin pembancur kopi. So, teknologi ialah mesin ni lah, mesin membancur kopi ni. Dia punya fungsi adalah membancur kopi. So, kopi ni adalah sebagai produk dia. Okey, sekarang kita tengok kepada kaedah teknologi pembuatan produk.
So, kaedah teknologi pembuatan produk ada dua. Yang pertama ialah secara konvensional dan yang kedua ialah secara moden. Jadi, secara konvensional ni kita boleh katakan kaedah tradisional lah. Kaedah klasik. Jadi, secara kaedah tradisional, dia menggunakan alatan tangan yang asas tanpa bantuan mesin. Okay, contohnya kita tengok kat sini adalah gergaji tangan lah. Gergaji yang biasa kita guna untuk potong kayu tu. Tanpa menggunakan mesin lah. Okay, berbeza dengan kaedah moden yang mana dia menggunakan mesin dan aplikasi teknologi terkini. Contoh aplikasi teknologi terkini mungkin kita boleh katakan sebagai internet lah. Okay, contohnya kita tengok kat sini adalah mesin gergaji. So, nak membezakan kaedah konvensional dengan kaedah moden adalah kita boleh katakan kat sini adalah secara manual lah. Konvensional kita menggunakan secara manual. Kalau secara moden kita gunakan mesin. Okey, sekarang kita tengok proses pembuatan produk pula. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk kita menghasilkan sesuatu produk. So, kita ada 1, 2, 3, 4 dulu ni sini 4, 5, 6. Jadi kita ada 6 langkah untuk kita menghasilkan sesuatu produk. Okey, langkah yang pertama ialah kita kena buat perancangan terlebih dahulu. Kemudian lepas kita buat perancangan, kita kena buat kaji selidik. Lepas kita buat kaji selidik, kita buat lakaran untuk kita dapat gambaran awal lah sesuatu produk yang kita nak hasilkan. Kemudian kita kena buat mockup ataupun model untuk langkah yang keempat. Lepas kita buat mockup ataupun model, kita kena buat penilaian lah sama ada model ataupun mockup ni kita perlu buat pengubahsuaian ataupun penambahbaikan lah. Okay, lepas kita buat penilaian model dan juga mockup, kita buat ni lah produk yang sebenar yang kita nak buat, sama ada kita buat secara kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Okay, jom kita tengok contoh untuk kita dapatkan sedikit gambaran lah macam mana catat adilin berfungsi. Okay, contohnya kat sini kita nak buat pondok sama ada pondok untuk kamu rehat ataupun pondok ni lah pondok untuk ayam ataupun bahasa kampung, orang kampung saya panggil reban ayam lah. Okay, first sekali kita kena buat perancangan lah sama ada kita nak buat pondok ni, kita nak buat pondok untuk kita rehat ataupun pondok untuk reban ayam lah. Kemudian kita kena buat kaji selidik sikit lah sama ada pondok ni bahan apa yang dia guna. So, dari segi bahan, dari segi saiz besar mana, dari segi tempat mana yang kita nak letak pondok ni. Okey, lepas kita buat kaji selidik tentang produk yang kita nak hasilkan, kita kena buat gambaran lah sama ada gambaran awal untuk kita dapat ni lah visual punya produk untuk produk yang kita nak hasilkan tu. Okey, lepas kita buat lakaran, barulah kita pergi kepada mockup dan juga model. Okey, apa beza mockup dan juga model? Okey, mockup ni adalah model olok-olok lah. Yang mana model olok-olok ni kita gunakan bahan yang mudah ataupun lebih ringkas. Contohnya kita gunakan apa? Lidi, kad, polistrin, plastisin. Ni contoh bahan yang kita gunakan untuk kita buat model lah. Okay, berbanding dengan model ni ada beberapa jenis. Okay, nanti kita akan tengok jenis-jenis model. So, model ni dia lebih kepada rupa bentuk sebenar lah. Rupa bentuk sebenar yang mana kita boleh gunakan bahan-bahan yang seakan-akan produk yang sebenar lah. Sama ada kita gunakan kayu, besi, apa-apa bahan yang menyerupai produk sebenar yang kita nak hasilkan tu. Okay, lepas kita buat model ataupun mockup, contohnya kalau mockup, kalau pondok ni kita mungkin guna lidi, gam. Kalau model ni kita guna kayu lah untuk kita hasilkan produk pondok ni. Okay, lepas kita buat model ataupun mockup, kita buat sedikit ni lah pengujian terhadap apa mockup ataupun model yang kita hasilkan. Sama ada kita tengok dari segi ketahanan dia, dari segi tahanan ni kekuatan lah, dari segi rupa bentuk, perlu tak kita buat penambahbaikan, perlu tak kita buat pengubahsuaian. Okay, lepas kita buat penilaian ni, barulah kita pergi ke langkah yang terakhir, iaitu
pembinaan produk kita lah. So sama ada kita buat secara konvensional ataupun secara moden. Okay, kalau konvensional, mungkin cara kita nak potong kayu tu, okay, kalau kita nak buat produk, kita kena ada kayu kan. Kita potong kayu tu menggunakan gergaji tangan yang biasa, yang secara manual lah. Kalau kaedah moden, kalau kita nak potong kayu tu, kita gunakan mesin. Okey, untuk proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional, kita lakukan dengan menggunakan tangan lah sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan peralatan. Berbanding dengan kaedah moden, kita gunakan mesin. Dilakukan dengan menggunakan mesin yang digerakkan oleh tenaga elektrik. Okey, sekarang proses pembuatan produk yang rumit dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, contohnya kalau kita nak potong sesuatu kayu yang tak boleh kita guna gergaji tangan, kita boleh gunakan gergaji mesin lah. Dan dia lebih senang berbanding gunakan kaedah manual. Okey, sekarang kita teruskan pada contoh. Kita tengok contoh. Okey, ini adalah contoh yang pertama, iaitu proses kita memutar skru. Okey, kalau kaedah konvensional, ni kaedah konvensional, ini moden. Kalau kita nak putar skru tu, kita guna skru yang biasa kita gunalah. Kita gunakan tangan untuk putar skru. Berbanding dengan moden, kita gunakan mesin lah. Ni mesin drill, mesin pemutar skru lah. Okey, yang kedua pula, kita tengok contoh dia ialah untuk kita potong kayu. Proses memotong kayu. Okay. Untuk kaedah konvensional, kalau kita nak potong kayu tu, kita gunakan gergaji biasalah, gergaji tangan. Kita gunakan tenaga kita sepenuhnya untuk memotong kayu ni. Berbanding dengan kaedah moden, kita gunakan mesin. Mesin ni ada banyak jenis lah. Mesin gergaji yang kita nak guna tu sama ada kita gunakan mesin gergaji rantai. Ini adalah mesin gergaji potong yang biasa digunakan dalam bengkel lah. Okay, yang seterusnya, yang ketiga, kita tengok macam mana kita nak cat ataupun proses mengecat dinding. Kalau kaedah konvensional, kita gunakan berus tangan lah untuk kita cat dinding. Berbanding dengan kaedah moden, kita gunakan spray. Yang kita gunakan ni lah pressure untuk kita gerakkan spray tu. Okay, pressure tu tekanan lah. Okey, sekarang kita tengok apakah perbezaan di antara teknologi pembuatan konvensional dan juga moden. Okay, mari kita tengok. So, sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 aspek untuk kita membezakan kaedah konvensional dengan kaedah moden. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, dari segi masa. Okey, dari segi masa, untuk kaedah konvensional, dia mengambil masa yang lama lah untuk kita siapkan. Berbanding dengan kaedah moden. Okay, contohnya kat sini kita tengok macam mana kita nak potong kayu. Ataupun menghasilkan produk-produk dari itulah. Okay, kalau kita nak potong kayu, kalau kita gunakan kaedah manual, mungkin kita mengambil masa dalam 5 ke 6 minit lah untuk kita potong satu papan kayu tu. Berbanding kita menggunakan mesin, mungkin kita ambil masa dalam 1 minit ataupun 2 minit lah untuk kita potong satu kayu tu. Okay, untuk seterusnya, tengok pada hasil pula. Okay, hasil daripada kita gunakan kaedah konvensional ni, kita akan tengok bentuk yang kita dapat tu tidak seragam. Okay, contohnya kalau kita potong kayu kan, mungkin dalam 2-3 batang kayu yang kita potong tu, mungkin ada satu yang sengit, mungkin ada 2-3 yang sengit, yang tak samalah bentuk berbanding kita menggunakan mesin. Yang mana kita tengok bentuk dia sama je. Dalam 3-4 batang kayu tu kita tengok sama aja bentuk dia, sama saiz. Dia punya tempat potong kayu yang kita potong tu, dia tak ada lah yang sengit, semua sama. Kemudian kita tengok dari segi kos pula. Okey, ni contohnya kalau kita nak upah orang kan, nak potong kayu tu untuk kita siapkan pondok kita kan. Contohnya kita kalau 3 batang kayu, kita perlukan 3 orang untuk kita potong 3 batang kayu itulah untuk kita buat satu pondok. Berbanding dengan kita menggunakan kaedah moden, iaitu guna mesin lah. So kalau mesin tu, satu mesin tu kita boleh upah seorang je untuk potong 3 batang kayu. So jimatlah kat situ. So kalau kaedah konvensional kita kena upah 3 orang
untuk kita potong 3 batang kayu. So makan modal lah kat situ berbanding menggunakan kaedah moden yang mana kita perlukan seorang je untuk kita potong 3 batang kayu. Okay, kita tengok yang seterusnya pula dari segi tenaga kerja. Okay, untuk kaedah konvensional memerlukan kemahiran yang tinggi. Untuk potong satu kayu tu, kalau guna kaedah tangan ataupun kaedah manual, kita perlukan kemahiran yang tinggi lah untuk kita potong satu kayu tu berbanding dengan kaedah konvensional, kaedah moden yang mana kita perlukan orang yang tahu guna mesin tu, yang tahu macam mana nak mengendalikan mesin. Okay, dari segi kualiti pula kita tengok kuantiti. Kalau kita guna kaedah konvensional, kuantiti pengeluaran kita tu terhad. Okay, contohnya dalam masa sehari tu mungkin kita dapat potong dalam 100 batang kayu je. 100 batang kayu. Okay, berbanding kita gunakan mesin yang mana pengeluaran yang kita nak hasilkan tu lebih banyak. Mungkin dalam sehari kalau gunakan mesin kita boleh hasilkan 500 batang kayu yang telah dipotong. Okay, sekarang kita tengok dari segi kualiti pula. Okay, kualiti ni dia agak mungkin mengelirukan sikit. Okay, contohnya kita tengok sini, kalau gunakan kaedah konvensional tiada piawai tertentu, maknanya tak ada standard yang tertentu lah kita untuk kita nilai dari segi kaedah konvensional. Untuk kaedah moden pula dia mempunyai piawai yang ditetapkan, maknanya dia ada standard yang ni lah yang telah kita tetapkan. Contohnya kat sini kita tengok, kalau kita nak potong satu kayu tu kita memerlukan tenaga sendirilah, tenaga seorang pekerja tu. So kalau tenaga seorang pekerja tu kita tak dapat, tenaga manusia lah kan, kita tak dapat nak jangkakan. Mungkin hari ni dia okey, esok dia tak okey. So tak ada standard tertentu yang kita boleh tentukan. Contohnya kalau kita nak potong kayu tu cepat kan, kalau kita nak potong kayu cepat kita memerlukan tenaga yang banyak lah berbanding mesin. So kalau kita nak potong sesuatu kayu tu dengan cepat, kita boleh tengok pelbagai jenis mesin yang kita nak guna. Kalau contohnya mesin A, dia boleh potong 2 kayu dalam masa seminit. Kalau mesin B, dia boleh potong 3 kayu dalam masa seminit. Mesin C, kita boleh tengok dia boleh potong 10 kayu dalam masa seminit. Contohnya. So dia ada standard lah kat situ. Kalau kita nak cepat, kita pilih mesin yang lebih tinggi lah dia punya standard. Tu contoh kat situ. Okay, yang kita tengok yang terakhir pula daripada estetika pula. So untuk konvensional dia ada nilai estetika yang tinggi. Estetika ni nilai kesenian lah. So kita boleh dapat lah dia punya nilai kesenian tu kalau dia gunakan kaedah tangan sendiri ataupun kaedah manual berbanding kaedah mesin ataupun kaedah moden. Dia punya nilai estetika ni terhad lah, yang mana kita tahu mesin punya penghasilan tu semuanya sama aja. Dia tak ada nilai kesenian yang tersendiri lah. Okey, itu adalah aspek-aspek yang kita tengok untuk kita membezakan teknologi pembuatan konvensional dan juga moden.